Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid UDLP? Sihat? Ustaz harap semuanya sihat. Laka, walaupun cuti lama tapi kesihatan dijaga diutamakan. Baiklah, pada pagi ini Ustaz akan mengajar tajuk solat sunat menampung kefarduan. Pelajaran 19 bidang fiqh. Solat sunat menampung kefarduan. Baiklah anak-anak murid sekalian, mari kita tengok satu persatu apa yang Ustaz nak sampaikan. Jika anak-anak ada buku teks, boleh tengok buku teks sekarang. Buku surat 141 hingga 144. Ustaz ada bekalkan buku e-book Pendidikan Islam tingkatan 2. Jadi boleh tengok dalam e-book tu. Okay. Solat sunat menampung kefarduan. Okay, baiklah, mari kita tengok satu-satu ya. Okey. Objektif pelajaran. Apa objektif pelajaran yang Ustaz nak sampaikan pada hari ini daripada tajuk ini? Ya, pertama, menyatakan maksud solat sunat. Tu. Pelajar boleh menyatakan maksud solat sunat. Yang kedua, pelajar boleh menyatakan turutan solat sunat rawatib. Ketiga, pelajar boleh menyatakan kaifiat menunaikan solat sunat rawatib. Kaifiat iaitu cara-cara menunaikan solat sunat rawatib. Keempat, pelajar boleh menyatakan kaifiat atau cara-cara menunaikan solat sunat tarawih dan witir. Baru saja lagi kan kita habis puasa. Dan yang kelima, pelajar boleh menyatakan hikmah solat sunat. Itu objektif pembelajaran solat sunat kita pada pagi ini. Pengertian solat sunat. Apa pengertian solat sunat? Ya, anak-anak. Solat sunat rawatib di sini. Solat sunat rawatib. Ya. Okey. Solat sunat rawatib bermaksud ialah solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut waktu solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut waktu solat fardu. Apa solat fardu tu? Ada 5 kan? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Solat sunat mengiringi. Ya, faham tu ya? Solat sunat rawatib nama dia. Pengertiannya. Pengertian solat sunat rawatib. Okey, seterusnya solat tarawih. Solat tarawih ini maksudnya apa? Solat sunat menghidupkan malam Ramadan. Tarawih. Solat sunat menghidupkan malam Ramadan. Ya. Tarawih. Berehat-rehat. Dalam bahasa Arab maksud tarawih. Dan yang ketiga solat yang kita belajar, solat sunat yang kita belajar adalah solat witir. Apa maksud solat witir? Solat sunat yang dilaksanakan sebagai penutup bagi solat malam. Biasanya solat sunat witir ini dilakukan selepas solat tarawih. Atau selepas solat isyak. Atau selepas solat tahajud. Itu pengertian solat sunat. Baiklah. Dalil sunat rawatib. Dalil disuruh kita solat sunat rawatib. Hadis Nabi. Ini dalil daripada hadis. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi. Al-Bukhari. Maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menjaga untuk solat bersama dengan Nabi SAW 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib di rumahnya, 2 rakaat selepas isyak di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis sunat rawatib, dalil sunat rawatib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Dalil yang kedua, hadis juga yang diriwayatkan oleh Muslim. Ani bin Umar qala Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhri sajdataini wa ba'daha sajdataini wa ba'da al-maghrib sajdataini wa ba'da al-isya'i sajdataini wa ba'da al-jumu'ati sajdataini fa amma al-maghrib wal isya' wal jumu'ah fa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Muslim, maksud dia daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, aku solat bersama dengan Rasulullah SAW sebelum zuhur 2 sujud, iaitu 2 rakaat, dan selepasnya 2 sujud atau 2 rakaat, selepas maghrib 2 sujud 2 rakaat, selepas isyak 2 sujud 2 rakaat, dan selepas zuhur Jumaat 2 sujud 2 rakaat. Adapun bagi solat sunat maghrib, isyak dan Jumaat, aku solat bersama dengan Nabi SAW di rumahnya. Itu dalil sunat rawatib, hadis Nabi. Hafal anak-anak? InsyaAllah. Solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ada 2 di sini. Pertama, solat sunat qabliyah. Yang kedua, ba'diyah. Apa maksud solat sunat qabliyah? Solat sunat rawatib qabliyah iaitu solat sunat mengiringi sebelum solat fardu. Sebelum solat fardu. Ba'diyah ialah maksudnya solat sunat mengiringi selepas solat fardu. Ingat tu. Ada 2 jenis solat sunat rawatib. Qabliyah, ba'diyah. Bagaimana turutan pelaksanaan solat sunat rawatib? Mari kita tengok satu persatu. Solat sunat qabliyah iaitu dilakukan sebelum solat fardu. Yang kita tengok di sini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kita tengok solat fardu subuh 2 rakaat. Solat ba'diyah lepas subuh tak ada. Dia ada. Ini solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas ni qabliyah. Zuhur 2 rakaat. Ba'diyah 2 rakaat. Di sini apa? 2 rakaat di sini. Boleh 4 rakaat, boleh 4 rakaat. Itu maksud dia. Asar, solat asar, qabliyah 2 rakaat. Selepas asar tiada solat sunat ba'diyah. Solat maghrib 2 rakaat qabliyah. Selepasnya iaitu ba'diyah 2 rakaat. Isyak 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Itu dia bagaimana keterangan tentang solat sunat rawatib ini bagi setiap solat fardu. Ada yang tak ada, ada yang ada, ada yang tak ada. Yang tak ada ba'diyah. Yang lain semua subuh tak ada ba'diyah, asar tak ada ba'diyah. Dia faham tu ya anak-anak? InsyaAllah. Kita tengok perlahan-lahan, tak laju nak. Niat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Mari tengok bagaimana niat dia. Ini penting kalau solat. Niat tak ada rukun, tak sah solat kita. Niat solat sunat qabliyah subuh. Niat dia begini. Salli sunat al-subhi raka'ataini qabliyatan mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat subuh 2 rakaat qabliyah kerana Allah Ta'ala. Niat solat sunat qabliyah zuhur, salli sunat al-zuhri raka'ataini qabliyah mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat solat sunat ba'diyah zuhur. Ini ba'diyah, tadi qabliyah ya. Salli sunat al-zuhri raka'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat zuhur 2 rakaat ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Niat solat sunat ba'diyah maghrib.
Usalli sunatal maghribi raka'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Niat solat sunat ba'diyah isya', usalli sunatal isya'i raka'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Senang saja. Usalli sunatal ikut usalli sunatal zuhri, usalli sunatal maghribi, usalli sunatal isya'i, usalli sunatal tambah ba'diyah ya. Lepas tu lillahi ta'ala. Kalau tak boleh baca anak tu tak apalah. Mustaqbil al-qiblah ni tak baca pun tak apa. Ha? Ingat tu. Usalli sunatal subhi, sunat kena sebut lillahi ta'ala. Bukan jangan sebut adaan pula ya. Nanti jadi solat fardu. Haru jadinya. Itu niat solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Baiklah. Tengok skrin yang berikutnya. Kafiat menunaikan solat sunat rawatib. Bagaimana kafiat dia? Okey, cara dia. Cara menunaikan solat rawatib. Kita tengok ada 1, 2, 3, 4. Bilangan rakaat, waktunya, bersendirian atau berjemaah, bacaan selepas Al-Fatihah. Dan bilangan rakaat, biasanya 2 rakaat lah dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Kalau rajin buat 4 rakaat. Kalau kurang rajin buatlah 2 rakaat. Dia kira rajin dia kira ikhlas. Waktu sebelum solat fardu, qabliyah atau selepas solat fardu ba'diyah. Bersendirian atau berjemaah? Bersendirian. Jangan buat jemaah. Boleh juga buat jemaah. Ya. Tapi elok bersendirian. Sebabnya amalan untuk diri sendiri. Bacaan selepas Al-Fatihah. Biasanya Rasulullah baca surah Al-Kafirun. Dan surah Al-Ikhlas, rakaat kedua. Rakaat pertama surah Al-Kafirun. Itu yang paling mudah lah. Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sampai ila akhir ayat. Ada kafiat-kafiat menunaikan solat sunat rawatib. Ya, kita tengok pada segi bilangannya, waktunya, sendiri atau berjemaah, baca selepas Al-Fatihah. Ya, kita tengok gambar video ni sekejap. Solat sunat rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu 5 waktu. Hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu yang amat dituntut dan digalakkan. Waktu pelaksanaan adalah sebelum atau selepas solat fardu. Solat sunat rawatib terbagi kepada 2 jenis, iaitu solat sunat rawatib qabliyah, iaitu didirikan sebelum kita mendirikan solat fardu, dan solat sunat rawatib ba'diyah, iaitu didirikan selepas kita menunaikan solat fardu. Solat sunat rawatib ini terbagi kepada 2 bahagian, iaitu sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad. Solat sunat rawatib muakkad amat dituntut oleh Islam dan diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sentiasa menjaga 10 rakaat solat sunat rawatib muakkad. Solat sunat rawatib ghairu muakkad kurang sedikit fadilatnya dibandingkan dengan solat sunat muakkad, tetapi pengamal tetap dijanjikan ganjaran apabila melakukan solat ini. Ia dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, tetapi di waktu yang lain baginda meninggalkannya. Solat sunat rawatib tidak didahului dengan azan atau iqamah. Solat sunat rawatib ini juga didirikan secara bersendirian atau mufarid dan tidak didirikan secara berjemaah. Sekiranya sebelum solat fardu disebut qabliyah. أصلي سنة الظهر قبلية ركعتين لله تعالى. أصلي سنة المغرب قبلية ركعتين لله تعالى. أصلي سنة العشاء قبلية ركعتين لله تعالى. Sekiranya selepas solat fardu disebut ba'diyah. أصلي سنة الظهر بعدية ركعتين لله تعالى. أصلي سنة المغرب بعدية ركعتين لله تعالى. أصلي سنة العشاء بعدية ركعتين لله تعالى. Itu dah anak-anak ya. Niat solat sunat rawatib. Baik, kita tengok seterusnya.
Seterusnya ialah kaifiat menunaikan solat sunat tarawih. Jadi rawatib, ni tarawih. Bagaimana cara menunaikan solat sunat tarawih? Ini dengan mudah sajalah. Dia tengok dari segi bilangan rakaat, waktu sendiri atau berjemaah macam tu sama ni dia punya cara dia. Bilangan rakaat solat sunat tarawih biasanya 20 rakaat. Tapi boleh dilaksanakan dengan 8 rakaat mengikut kemampuan. Rasulullah buat 8. Waktu di antara solat isyak dan subuh sebelum solat witir pada malam Ramadan. Bersendirian atau berjemaah? Boleh bersendirian tetapi berjemaah lebih afdal. Apakah bacaan selepas Al-Fatihah? Tidak ditentukan bacaan surah, sebaik-baiknya imam cuba menghatamkan bacaan pada masa sebulan. Itu kaifiat menunaikan solat sunat tarawih. Okey, baik. Mudah saja. Boleh baca. Mari kita tengok solat sunat tarawih. Video ni. Bagi mendapatkan ganjaran pahala yang besar, Adam melakukan solat tarawih pada malam pertama. Tujuan solat sunat tarawih ini untuk mendapatkan keimanan dan mengharapkan keredaan Allah akan diampunkan segala dosa yang dilakukannya sebelum ini. Waktu pelaksanaannya dikerjakan selepas solat Isyak sehinggalah ke sebelum solat subuh di dalam bulan Nur Ramadan. Bilangan rakaat pula ditunaikan 2 rakaat dan 1 salam, sebanyak 8 rakaat, 4 salam atau 20 rakaat, 10 salam, mengikut kemampuan. Lafaz niat. أصلي سنة التراويح ركعتين إماما لله تعالى. أصلي سنة التراويح ركعتين مأموما لله تعالى. Okey, baiklah. Seterusnya anak-anak kaifiat menunaikan solat sunat witir pula Tadi solat tarawih. Sekarang kita tengok solat sunat witir dengan rakaatnya iaitu dengan bilangan kecil, ganjil, 3 rakaat 2 salam. 3 rakaat 2 salam hingga 9 rakaat 6 salam. Makruh dah laksanakan 1 rakaat. Makruh. 3. Waktunya setiap malam selepas solat isyak dan solat-solat sunat yang lain sebelum terbit fajar subuh. Sunat dilakukan pada akhir malam. Waktunya ialah setiap malam selepas solat isyak dan solat-solat sunat yang lain sebelum terbit fajar subuh. Sebelum terbit fajar subuh. Solat subuh. Sunat dilakukan pada akhir malam. Bersendirian atau berjemaah? Witir ini boleh dilakukan bersendirian jika ingin bangun malam atau berjemaah ke solat tarawih dengan imam. Bacaan selepas Al-Fatihah, rakaat pertama surah Al-A'la. Sabbihi isma rabbikal a'la hingga akhirlah. Rakaat kedua surah Al-Kafirun. Ini salam. Rakaat ketiga satu rakaat yang terakhir iaitu rakaat satu rakaat yang terakhir iaitu dalamnya dibaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jika solat lebih 3 rakaat, diulang-ulang bacaan surah-surah tersebut. Mudah saja. Inilah dia kaifiat menunaikan solat sunat witir. Setakat ni faham? InsyaAllah mudah saja kalau kita amalkan. Kita baca 2-3 kali, fahamlah. Hikmah solat sunat. Hikmah yang pertama, apa hikmah dia? Apa kebaikan solat sunat? Pertama, menyempurnakan ibadat kepada Allah. Menyempurnakan ibadat kepada Allah kerana solat rawatib menampung kekurangan yang ada ketika melaksanakan solat fardu. Menyempurnakan ibadat kepada Allah. Itu yang pertama. Menampung kekurangan yang ketika melaksanakan solat fardu. Yang kedua, menambah khusyuk ketika solat fardu. Menambah rasa khusyuk.
menambah rasa fokus ketika solat fardu, kerana solat rawatib mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Yang ketiga, membantu pembakaran tenaga yang terhasil daripada makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana, membantu pembakaran tenaga. Sebab lepas kita makan berbuka tu kenyang, eloklah kita bakar tenaga daripada makanan yang masuk dalam perut kita. Sebab itulah bagus solat tarawih ni, menyamai aktiviti senaman sederhana. Dan yang keempat, menambah kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti otot badan, peningkatan kadar metabolisme dan penurunan berat badan. Menambah kesihatan badan. Jadi inilah dah hikmah solat sunat. Sama ada anak-anak murid buat solat sunat rawatib, solat sunat tarawih, solat sunat witir. Hikmah ada, ini insya-Allah. Dan yang tak tercatat di sini ialah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala akan kenal kita, mengingati sebagaimana kita mengingati Allah, Allah juga mengingati kita dalam solat sunat. Jadi kita tak usah kata orang tu banyak sangat alasan tak mau buat dan sebagainya. Insya-Allah kita cuba dengan seronok. Sebab kita solat ni sama macam kita makan minum seronok. Solat ni juga kena seronok. Barulah kita ada rasa kemanisan solat, iman itu. Iman dan solat itu dia berganding bahu. Itu dah hikmah solat sunat. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari dan mengikuti penerangan daripada Ustaz tentang solat sunat tadi, mari kita lihat apakah aktiviti yang anak-anak boleh buat sepanjang selepas balik dan habis ini dan dengar penerangan daripada Ustaz ini. Aktiviti yang disarankan ialah tuan catat sebagai pengerusi dan idea surau, uraikan tindakan anda untuk membudayakan solat sunat di sekolah. Uraikan tindakan anda untuk membudayakan solat sunat di sekolah. Ini soalan kebat ni anak-anak. Uraikan tindakan anda. Jadi nak jawab macam mana? Senang saja. Tindakan saya untuk membudayakan solat sunat di sekolah ialah dengan cara agar hal ini dapat membawa kesan. Contoh, kesimpulannya, kita hendaklah anak-anak boleh buat sebab Ustaz dah terangkan sebelum ini bagaimana cara nak menjawab soalan kebat. Ada aktiviti yang anak-anak boleh buat. Boleh salin ni salin buat, nanti hantar kepada Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak kerana sudi mendengar. InsyaAllah mudah-mudahan anak-anak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan solat sunat yang anak-anak lakukan. Sekian, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.